supaya selepas ini suami isteri tak berkira-kira di segi pengorbanan. Bukan isteri saya berkorban, tapi suami juga berkorban, ya. Dan bila sebut tentang pengorbanan ni, ustazah terharu. Anak ustazah yang pertama lelaki, anak ustazah yang kedua perempuan, 3 lelaki, 4 lelaki-lelaki. So anak yang pertama dah kahwin, menantu perempuan dia. Cucu ustazah hari ini, cucu yang kedua, cucu pertama 5 tahun, cucu yang kedua baru 45 hari. Itulah buah hati, itulah nyawa, itulah intan payung terbara je muka, ya. Dan ustazah melihat tentang pengorbanan suami isteri ni. Bila menantu ustazah nak bersalin, ustazah terharu sebab kita tak tahu kan anak kita dengan isteri dia macam mana, kan. Tapi bila ustazah pergi tengok menantu ustazah bila saat nak melahirkan anak, dan selepas melahirkan anak, ustazah tengok, bila ustazah tengok anak lelaki ustazah, tolong pakaikan stocking untuk isteri dia, ya. Lepas tu nak masuk bilik air dekat hospital, buka stocking isteri, teman isteri masuk bilik air. Ustazah tak apalah, biarlah mama buat. Sebab menantu ustazah dia nak mandi kan, biarlah mama buat. Tak apa, anak ustazah kata dia sebagai suami dia yang tidak buat semua. Dia buat semua. Isteri nak buang air ke apa, semua dia buat. Dia suap makan, menitis air mata seorang ibu. Ustazah bila tengok anak lelaki ustazah layan isteri dia macam tu, ustazah dapat satu jawapan. Kenapa anak ustazah buat dekat menantu ustazah macam tu? Sebab alhamdulillah ustazah tengok menantu ustazah memang jaga betul-betul anak ustazah. Jadi maknanya sama rata ke tak? Sama, dia kena macam tu. Jadi nak jadi suami yang hebat, nak jadi isteri yang hebat, suami kena ada beberapa perkara ini. Dan mudah je tuan-tuan, dia ada dalam perkataan suami. S yang pertama, suami kena sabar, kena sayang, kena setia. Itu S yang pertama. Boleh tuan-tuan? Boleh. Din boleh? Sabar, sayang, setia, boleh? Boleh, Ustazah. Boleh, alhamdulillah. Syukur kepada Allah, ya. Sama. Kalaulah isteri balik tik, tuan-tuan dengar ke, tuan-tuan keluar rumah ke, tutup telinga. Yang mana satu? Dengar, Ustazah. Dengar. Bagus juga kan foto macam ni kan. Sebab dia wakil suami, ustazah wakil sang isteri yang hadir pada hari ini. Dengar bagus. Ada suami tu, awak tak ada kerja lain ke? Baik saya doa bagi budak awak bisu je. Ada budak suami. Betul dia. Sebab dia asyik dengar isteri dia beletih je. Isteri pun janganlah beletih sepanjang masa. Ada waktu-waktu dia, ya. Jadi suami yang hebat, yang rela berkorban apa saja. S yang pertama, sabar, sayang, setia. Kalau suami yang sayang kepada isteri, dia sanggup berkorban untuk isteri yang tercinta. Berkorban di segi harta benda, berkorban di segi masa, berkorban di segi kasih sayang. Balik kerja, tuan-tuan penat, of course memang penat. Tapi oleh kerana kita cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada isteri, kita tolong isteri. Isteri dekat dapur, suami pun tolong juga. Ada tolong? Ada. Oh, bagus. Tolong apa? Oh, tolong makan. Tolong pastikan kerja-kerja tu adalah kerja-kerja yang berjalan lancar, Ustazah. Oh, jadi Yes. Alhamdulillah, berjalan lancar. Kita tengok, you okay? Okay. Waktu masuk lagi, you okay? Okay. Okay. Kita pastikan lah, Kalau tidak, isteri tak ada semangat. Bawang cukup. Okay. Kita tekan supplier lah. Bukannya tolong iris bawang ke? Sebab kita dah supply. Dah supply pengorbanan, Ustazah. Betul ya? Alhamdulillah. Tak apalah, kita setuju je kan. Jadi, suami yang hebat, kalau sayang, dia akan tolong isteri dia. Sebab Nabi pun tolong isteri, ringankan bebanan isteri. Dan huruf yang kedua, huruf apa? U. U ni usaha. Kalau kita nak dapat rumah tangga yang bahagia sampai ke syurga, kita kena usaha. Kita kena tingkatkan ekonomi keluarga kita. Dan isteri, bila suami usaha cari rezeki yang halal, penat bekerja, hargai pengorbanan suami. Ucapkan terima kasih kepada suami. Isteri ada ucap terima kasih kat suami? Ada. Alhamdulillah, bagusnya. Tuan-tuan dengar ke perkataan terima kasih kepada isteri? Dengar. Oh, dengar. Bagus, ya. Dan yang seterusnya, A ini ialah apa? A ini adalah amanah. Suami kena ingat, isteri adalah amanah daripada Allah. Suami tak boleh pukul isteri.
Suami tak boleh khianati isteri, suami tak boleh menzalimi isteri, semua tu adalah dosa. Dan ini ialah akhlak. Suami kena jaga akhlak, kena tunjuk contoh yang baik. Huruf M ialah memimpin. Suami sebagai pemimpin, sebagai pemimpin kena berkorban, kena bimbing ahli keluarga kita ke jalan yang diredai oleh Allah. Dan yang terakhir sekali untuk seorang suami, ini ialah ilmu, ini juga iman. Suami kena ada ilmu, suami kena ada tunjang yang kuat, iaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu suami, okey ke? Okey. Alhamdulillah ya. Sekarang isteri pula. Isteri nak tahu macam mana pengorbanan isteri, macam mana jadi isteri yang hebat, nak ke tak nak? Ialah idaman. Jadi isteri yang diidam-idamkan oleh suami, memang isteri penat. Nak masak, penat tak? Penat. Nak basuh baju, penat tak? Penat. Nak kemas rumah, nak sapu sampah, nak cuci bilik air, senarai kerja yang Ustazah sebut ni, isteri-isteri dekat sini buat ke? Dah, semua buat. Kenapa batuk? Ada. Oh, bibi kan? Ada bibi? Ada bibi. Saya tak sempat. Tak sempat. Semua tak sempat. Semua tak sempat, Ustazah. Tak sempat ya. Tempat-tempat lain, bukan dekat Singapura, senarai kerja tadi tu bibi yang buat. Jadi macam mana nak jadi isteri idaman? Khadijah hargai pengorbanan Rasulullah SAW. Bagaimana Khadijah hargai pengorbanan Rasulullah SAW? Bila Nabi pulang, Nabi penat sebab cari rezeki, Nabi juga bekerja, Nabi berniaga, Nabi berjihad fisabilillah, Nabi balik, Nabi penat. Khadijah hargai pengorbanan Nabi. Khadijah buat apa? Khadijah hidangkan makanan dan minuman kepada Nabi SAW. Ini Jibril yang cerita. Jibril datang jumpa dengan Nabi. Jibril kata, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan keluar, bawa dulang yang berisi makanan dan minuman. Tolong kirim salam kepada Khadijah. Saya kirim salam kepada Jibril. Allah kirim salam bagi tahu kepada Khadijah yang sekarang ini Allah telah menyediakan istana dalam syurga khusus untuk Khadijah. Ya Allah, hebatnya. Sebab Khadijah adalah isteri yang diidam-idamkan oleh Rasulullah SAW. So balik nanti, jangan bagi bibi hidang air kepada suami kita, jangan bagi bibi masak, jangan bagi bibi hidangkan makanan, biar tangan isteri yang hidangkan kepada suami. Boleh ke tak? Alhamdulillah ya. Habis tu Ustazah bibi kat rumah tu gaji mahal, nak buat apa? Tadi nak buat ni, buat mop lantai ke, cuci tikar ke ya. Jangan buat kerja-kerja yang lain. Yang lain tu adalah eksklusif untuk seorang isteri. Huruf yang seterusnya huruf apa? S. S ini adalah apa? S ini adalah sayang dan setia. Bila sebut sayang dan setia, bila sebut tentang pengorbanan ya saudara di Ibrahim ya, Ustazah teringat tentang Nabi Ayub alaihi salam. Kita, kalau kita nak tahu kita ni sayang kepada pasangan kita, kita sanggup berkorban ataupun tak apabila pasangan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub asalnya kaya raya, anaknya ramai, harta bendanya melimpah ruah, mengundang rasa cemburu iblis laknatullah. Saya pendekkan cerita. Allah uji Nabi Ayub, semua hartanya hilang, anaknya meninggal seorang demi seorang. Akhirnya Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun lamanya. Penyakit yang orang lain tak sanggup adakan. Isterinya setia menjaga Nabi Ayub. Siapa nama isteri Nabi Ayub? Ada banyak kaul, ada banyak pandangan. Namun daripada kitab-kitab yang saya baca, ramai yang menggelar isteri Nabi Ayub yang sayang, kan S kedua ni, yang sayang, yang setia adalah Siti Rahmah. Rela jaga suami, rela keluar bekerja untuk mencari rezeki sebab nak makan apa kalau suami sakit. Itu maknanya sayang dan setia. Rela berada di sisi pasangan hidup kita, sama ada di kala senang ataupun di kala susah. Suami tak sihat, suami sakit, isteri jaga. Puan jaga suami bila suami tak sihat. Alhamdulillah tu pengorbanan anaknya suami pula lah tuan-tuan. Bila isteri demam, isteri tak sihat, terlantar dekat sofa ni, tak boleh nak masak, tuan-tuan jaga. Jaga macam mana tu? Jaga dengan baik Ustazah. Alhamdulillah. Siap urut package semua. Oh semua? Kepala daripada kepala sampai bawah Ustazah. Lebih baik saya jangan lanjutkan. Alhamdulillah. Bagus ya. Suami sakit, isteri jaga, isteri sakit, suami jaga. Sebab itu menuntut pengorbanan ya. Dan yang seterusnya huruf apa?
dan dia kena tabah. Sebab pengorbanan memerlukan kepada ketaatan, pengorbanan memerlukan kepada ketabahan. Memang tengah-tengah malam isteri penat, tapi kalau suami minta air pukul 3 pagi, kena taat, kena tabah, kena bangun pergi dekat bilik air. Saya kena pergi bilik air. Bangun pergi kat dapur, nak ambil air pipe pula kan. Bangun pergi dekat dapur, ambil air, bagi dekat suami. Jangan pergi bilik air, klorin banyak, bahaya. Ada buat 3-4 pagi? Ke suami tak pernah minta air pun 3-4 pagi? Tak ada orang harusnya sebab suami tidur dah berengkong. Jadi isteri yang soleha, rela berkorban apa saja, dia kena ada 2 T tadi. Taat kepada suami. Selagi mana perintah suami itu tidak menyebabkan kita melanggar perintah Allah, dan terus tabah, terus bersabar. Dan ini yang apa? Ini adalah elok. Isteri dia kena elok 2. Pertama, dia kena elok rupa paras dia. Yang kedua, dia kena elok akhlak dia, yakni budi bahasa. Suami nak balik, pakai cantik-cantik, jangan selekeh. Nanti suami confused, tengok bibi pula yang cantik, isteri pula yang macam bibi. Kan pakcik kan? Pakcik Abdul tu cakap dia kena macam tu. Dia kena elok rupa paras. Dan nak elok rupa paras ni mestilah ada pengorbanan. Duit tu kena korban sikit. Belilah minyak wangi, jangan beli minyak angin, pakai wangi-wangi sikit. Kalau tak ada duit, minta dengan suami. Suami kalau sayang isteri, bagilah ada bagi minyak wangi. Kasih. Ada bagi baju cantik-cantik. Baru semalam, alhamdulillah. 50% off. Okey. Waktu apa dia nak beli untuk isteri dia? Jadi Bijak belanja. bijak belanja. Alhamdulillah. Inflasi sifar, saudara. Inflasi sifar. Bagus ya. Waktu offer, suami pergilah kat shopping complex, beli minyak wangi, beli baju cantik sebab isteri dia nak elok rupa paras. Dan elok yang paling penting adalah elok akhlak. Walaupun penat, mulut jaga. Abang ni tak ada kerja lain, abang tak hargai pengorbanan saya. Makan tidur. Abang nak restoran? Jangan. Akhlak kena jaga. Sebab wanita yang salihah adalah wanita yang tidak pernah menyakiti hati suami, sama ada dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku dan huruf yang seterusnya. Ni adalah apa? Rendah diri. Maksud rendah diri ni, kita kena hormat suami lah. Walaupun ada isteri, kalau dekat tempat saya kadang-kadang ada isteri jawatan yang tinggi daripada suami. Walaupun jawatan tinggi, tetap kena rendah diri, tetap kena hormat kepada suami. Dan ini juga adalah rahsia. Rahsia suami isteri tutup rapat. Jangan cerita dekat orang lain. Jangan buka keaiban suami, jangan buka keaiban isteri. Kecuali ada masalah, nak jumpa kaunselor, nak jumpa ustaz, nak jumpa ustazah, nak minta nasihat, tapi dalam keadaan terbatas. Dan last, kali huruf apa? I ini adalah apa? Isteri kena ingat pengorbanan yang kita lakukan kerana 5 perkara, kerana cinta, kerana taat, kerana serah diri, kerana mengabdikan diri, kerana redha, semua itu kena ada I ini adalah apa? Cuba teka. Yang kita masak, yang kita jaga suami, yang kita jaga anak, itu pun segala-galanya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya suami ikut tips tadi, isteri ikut panduan yang Ustazah berikan, disemai dengan keimanan dan keikhlasan, pastilah kita bukan sekadar bahagia di dunia saja, tapi insya-Allah dengan rahmat Allah semoga bahagia sampai ke dalam syurga Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Saya nak tanya, adakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas orang belakang? Ada tak? Dengar tak? Dengar? Alhamdulillah, baik. Sebab saya dapat terima daripada ada feedback mengatakan suara saya tak begitu jelas. Dia dengar suara saya, orang atas, Alhamdulillah, baik. Ustazah, saya selit satu soalan mudah sangat-sangat yang kena dengan konteks Singapura tentang suami dan isteri. Pihak Malaysia boleh minta mikrofon biasa tak? Minta maaf, nanti boleh putus-putus lah. Boleh. Okey, baik. Nak tanya tentang konteks Singapura, sama juga tentang pengorbanan sang suami dan isteri, khusus kepada sang isteri. Oleh kerana di Singapura kebanyakan daripada pasangan dua-dua bekerja, Ustazah.
pastinya kita harus bekerja kedua-duanya untuk menampung keadaan cabaran Singapura yang cukup luar biasa hebatnya. Jadi sebab itu kita perlu bekerja, isteri bekerja, suami bekerja. Jadi bagaimana sang isteri ingin menampilkan pengorbanan beliau? Masa yang begitu sikit sekali kerana isteri juga bila bekerja pastinya balik penat dan sebagainya. Apakah di antara mungkin yang boleh dilakukan untuk memberikan pengorbanan dan tunjukkan pengorbanan agar beliau tidak lari untuk menjadi seorang isteri yang solehah? Mungkin sedikit, Ustaz. Betul kata saudara Dini Rahim seketika tadi. Hari ini termasuk Ustaz dan Ustaz dekat sana pun sama juga lah situasi ni, bukan kat Singapura je, sama juga kat Malaysia pun sama juga. Suami isteri harus bekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sebab kita ni ada impian, kita ada harapan, kita ada anak-anak, kita nak supaya bila kita pejam mata nanti, anak-anak kita dah bina masa depan yang cemerlang. Tak nak kena bekerja. Dan Islam memang menyuruh kita berusaha mencari rezeki yang halal. Tak boleh nak duduk saja tunggu langit menurunkan hujan emas dan perak. Impossible. Namun dalam kesibukan kita bekerja, kita kena ingat, jangan sampai pergi pagi balik petang, cukup bulan bayar hutang. Rumah tangga macam tongkang, suami isteri lentang punggang, anak-anak tunggang langgang, habis jatuh dalam. Saya tak kata, orang Singapura ya kata. Saya tak kata pun ya. Jadi bagaimana kita nak habiskan masa kita supaya kita ada masa yang berkualiti, masa yang bermanfaat? Pertama, ini cara Nabi ya. Pertama, solat berjamaah. Sebab Nabi bersabda, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumah kamu, kata Nabi SAW, dengan dua cahaya. Rumah kita akan bersinar dengan dua cahaya. Bukan lampu yang kita pasang, no. Tapi pertama dengan solat, terutama sekali solat berjamaah. Yang kedua dengan bacaan Al-Quran. Jadi pastikan yang pertama kita ada solat berjamaah bersama. Yang kedua kita ada mengaji Al-Quran. Tadarus Al-Quran, please. Nah, kalau cakap pasal korban, jangan hari raya haji saja. Kalau cakap tentang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, jangan bulan puasa saja. So, tiap hari solat berjamaah yang pertama. Yang kedua baca Al-Quran bersama-sama. Yang ketiga kata Nabi SAW, makan bersama. Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fih. Ini Nabi sebut dalam hadis. Hendaklah kamu makan bersama-sama, kerana bila suami, isteri, girlfriend, family sibuk-sibuk tapi isteri masak, ada waktu makan bersama, tak boleh makan siang, makan malam bersama-sama. Nabi kata apa? Rahmat dan keberkatan Allah mencurah-curah masuk ke dalam keluarga. Tengok, kita sibuk kerja kan, kita penat cari rezeki, tapi sampai rumah isteri berkorban, sanggup tukar pakaian kita macam ni, pakai pakaian biasa yang dekat rumah tu, masak, hidangkan kepada ahli keluarga, makan secara bersama. Nabi kata apa? Rahmat dan keberkatan Allah masuk dalam rumah secara berjamaah bila kita makan bersama. Hebat ke tak hebat? Kita nak rahmat, kita nak keberkatan, kita nak kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, busy macam mana sekalipun, sibuk macam mana sekalipun, sebab ini Nabi buat, kita kena buat. Yang keempat ialah cuti bersama. Itu yang keempat, cuti bersama. Dan Alhamdulillah, Ustazah tak tahu orang Singapura dah tahu ataupun tidak, cuti sekolah nanti dekat Malaysia, cuti sekolah bulan 11 hingga bulan 12. Cuti sekolah nanti ada satu syarikat yang buat program pelayaran ombak rindu. Kan kita cakap ombak cuti kan? Pelayaran ombak rindu. Ibu Rahim pernah dengar ke? Saya? Pelayaran ombak rindu. Lagu ombak rindu saya pernah dengar. Ombak rindu.